أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Alhamdulillah, saya memohon maaf atas kelewatan kerana boleh dikatakan ini kali kedua kot saya live menggunakan orang kata buat mengajak menggunakan live Facebook. Yang kali pertama itu ni ada orang tolong guide bagi tahu, dan kali kedua maknanya kali ni saya pun tak tahu, mai cari sendiri, cari butang pun tak jumpa. Tapi ala kulli hal tak apalah, saya cuba untuk belajar, dan kita mengharapkan bahawa apa yang dikongsikan ini mendapat manfaat kepada diri saya dan juga pendengar-pendengar yang berada di luar sana, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak yang kalau tak dapat dengar live pun mungkin boleh mendengar rakaman. Saya difahamkan bahawa dia jenis rakam kan, saya pun tak tahu juga benda ni. Tapi Alhamdulillah kita akan menggunakan kitab seperti mana yang dikeluarkan iklan bahawa kita akan menggunakan kitab syarah kepada matan Tuhfatul Atfal yang diberi judul Nurul Jamal. Nurul Jamal. Dan kitab ini matan tu bahasa Arab, dan syarahan dia menggunakan bahasa Melayu dalam tulisan Jawi. Siapa yang nak dapatkan kitab ni boleh berhubung dengan saya atau berhubung dengan Cikgu Amir atau siapa-siapa saja yang ni lah yang mengenali saya boleh tolong sampaikan. Jadi ala kulli hal, kalau boleh kelas kita ni kita tak mau buat lama, dalam setengah jam saja, tapi kita mula lambat, jadi kita akan lajak agak insya-Allah taala. Dan kitab ini hari ini kira muqaddimah lah kan. Hari ini kita akan mulakan muqaddimah, pengenalan tentang matan Tuhfatul Atfal sendiri dan juga pengarang dia iaitu Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullah taala. Saya cuba untuk belajar nak buat jenis present tu. Maknanya bukan saya mengajar saja, maknanya sambil duk mengajar tu nampak juga sebahagian ada nampak isi kitab kan. Ni pun duk pelan turun pula tak ada kaki. Subhanallah. Dia tak ada kaki, dia pelan turun. Kaki pun main tahan kot suka lah. Okey, tak apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi matan Tuhfatul Atfal ni, siapa yang ada kitab boleh buka, kita tengok dia punya sinopsis sikit. Ada ditulis pada muqaddimah, pada bahagian muqaddimah, muka surat berapa tu? Muka surat 8 Roman. Ni muqaddimah. Dia tulis muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab faqala warattil alqur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala muallimil haqq sayyidina habibi Muhammadil fatihil khatimil nasiril hadi alqa'il khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim, amma ba'd. Menjadi kewajipan kepada setiap muslim mengetahui teknik-teknik membaca Al-Quran dengan betul dan sahih seperti mana ia diturunkan. Bahkan berdosa bagi orang yang terjatuh ke dalam lahan kesalahan sedangkan dia masih berdegil tidak mahu belajar cara-cara membaca Al-Quran. Atas niat inilah kami terpanggil untuk mengarang menyusun syarah matan Tuhfatul Atfal di dalam bahasa Melayu kerana susah didapati syarahannya di dalam bahasa Melayu. Kalau nak ikut kitab matan Tuhfatul Atfal ni bercambah dah disyarahkan oleh syekh-syekh Arab, tak kira lah syekh daripada Mesir maupun Syria maupun negara-negara Arab lain yang mana mensyarahkan matan Tuhfatul Atfal ni boleh dikata puluhan, boleh nak sampai ratusan jugalah yang mensyarahkan matan Tuhfatul Atfal. Matan Tuhfatul Atfal ni kalau apa tuan-tuan dan puan-puan nak tengok dia pada muka surat 3. Pada muka surat 3 tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 3 dia
ada dalam 61 bait saja. Matan lah. Nanti kita akan baca. Dia ada lagu dah. Ada lagu dah. Dia baca dalam bentuk lagu supaya mudah dihafal. Dan matan ni cukup masyhur lah di negara Arab, terutama sekali di Mesir, yang mana menjadi kewajipan bagi pelajar-pelajar yang menghafal Al-Quran. Jadi budak-budak kecil, siapa yang hafal Quran, selalunya tok guru kalau di Mesir tu dia wajibkan hafal Quran bersama dengan matan ni. Maknanya sambil bila hari-hari duk main tasmi' Quran tu, tasmi' sekali matan tajwid ni. Dia jadi macam tu kebiasaan di sana. Jadi matan ni dia ringkas sangatlah untuk orang permulaan. Jadi kita yang orang kata boleh kata orang tak ada asas pun tak ada masalah untuk belajar matan ni. Bukan kata matan Arab tak nak mengaji dah. Maknanya matan ni matan asas. Kalau nak ikutkan di Arab tu lebih difokuskan kepada kanak-kanak, tetapi buah-buah dan kalau Tuan Haji Rahim dia kata buah kilah. Dia kata buah kilah tu buah kilah tu guna handset ni payah kan, dia tengah duk live ni tiba-tiba ada orang call pula. Tak apa, ala kulli hal kita sambung tadi, kita baca dekat mana mukadimah. Jadi terpanggil untuk disyarahkan dalam bahasa Melayu kerana syarahan bahasa Arab banyak, dan orang kata kita cuba nak memberi input dan juga maklumat pengajian cara Arab dan juga menggunakan kitab Arab. Jadi cara tak langsung orang duk mengaji kitab Melayu ni orang kata biasa dah kan. Mungkin boleh kata sebahagian besar daripada pendengar dan juga yang mengikuti kita ni adalah orang yang orang kata dah mahir dah tajwid. Cuma kita nak mengaji cara Arab sikit, cara menggunakan kitab Arab. Cuba kita nak faham lah macam mana teknik-teknik cara orang Arab mengaji. Okay, baik. Dan juga istilah-istilah. Kebanyakan istilah tu kadang-kadang beza juga. Istilah Arab guna cara lain dan istilah Melayu tu ada sedikit tambah dan tolak, yang mana benda tu istilah tu tak ada pun dalam bahasa Arab tapi ada dalam bahasa Melayu kita. Nanti kita dapat tengoklah. Jadi bahkan kitab ini dikarang menggunakan tulisan Jawi dan demi memartabatkan tulisan tersebut yang semakin dilupakan. Jadi kita antara tonggak yang menyebabkan kita merasakan bahasa Jawi ini perlu dimartabatkan adalah Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi Zamzam memang terkenal lah. Dia apa kalau dia karang ke, dia terjemah ke atau apa ke, dia nak buat dalam bahasa Melayu mesti dia buat tulisan Jawi sama. Dia buat tulisan Jawi dulu. Lepas tu Rumi kadang-kadang dia buat dua-dua. Maknanya kalau saya pernah tengok kitab Sayrus Salikin dia, Jawi pun dia kekal dan Rumi pun ada. Maknanya siapa yang nak pergi mengaji dengan pengajian dia tu, siapa yang boleh Jawi, ambil kitab tulisan Jawi. Siapa yang kurang mahir, agak kurang jelas tentang Jawi ni, tak apa, dia ambil yang janji dia mengaji. Tapi tak apalah. Kita tak buatlah dalam Rumi lagi. Ada kawan kita cuba untuk buat dalam Rumi, tapi kalau dia buat adalah, kalau dia tak buat saya pun tak ada, orang kata tak ada kelapangan untuk benda tu. Tapi ala kulli hal, kalau ada siapa-siapa yang cuba untuk mai jumpa kita dan bagi tahu kita nak tolong untuk translate dalam Rumi, kita ada masalah, tak ada masalah. Tapi orang kata kita boleh pilih, kita cubalah untuk mengaji tulisan Jawi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sambung. Juga atas galakkan sahabat-sahabat yang ingin memahami matan dengan cara mudah, sedangkan kami bukanlah ahlinya. Kita sebelum kita buat syarahan ni, banyak kali lah kita buat pengajian matan Tuhfatul Atfal ni. Buat pengajian sama ada di Mesir, ada kawan-kawan minta untuk syarah matan Tuhfatul Atfal ni dalam kita pun buat dalam bentuk ringkas-ringkas. Sampailah kita pergi ke Yaman pun ada orang minta juga. Jadi atas ini atas galakan dan juga atas orang kata permintaan. Setiap kali kita pergi mana, orang tanya, orang kata boleh mengaji lah Tuhfatul Atfal, teringin nak mengaji tajwid. Pasal tajwid ni tajwid bentuk syair. Agak berlainan daripada yang biasa kita melalui, yang biasa kita mengaji tajwid dalam bentuk kerangan biasa. Ni dalam bentuk syair, maknanya dia ada syair dia, ada lagu dia.
Dan syair tu pula benda-benda, ada benda-benda rahsia yang mana perlu kita fahami melalui syarahan, kita tak boleh faham secara zahir. Dan melainkan mengharapkan taufik dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiapkannya. Jadi kita pun tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan, Allah Taala bagi istiqamah, dan Allah Taala bagi kefahaman yang luas supaya kita mengarang matan Tuhfatul Atfal ni. Dan kami namakan dengan nama Nurul Jamal kerana cinta yang mendalam terhadap Tuan cahaya kecantikan ini baginda Nabi SAW. Jadi alhamdulillah pada tahun yang sama kita mula mengarang, siap juga pada 11 Rabiul Anwar tahun 1437 Hijrah bersamaan dengan bukan ni. Jadi kita pun siap. Dia ada tulis tu. Siap pada 1435. Ni syarat. Buat mukadimah ni. 1435. Tu. 1435. Siap pada tahun tu. Jadi alhamdulillah siaplah kitab ni. Dan kita cetak ni dah cetakan yang ketiga lah. Dia dikatakan cetakan yang ketiga. Cetakan yang pertama cetakan Mesir, yang kedua pun Mesir, dan yang ketiga cetakan Malaysia. Cetakan Malaysia dalam bentuk kertas putih. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad. Kami mula mengarang kitab ini pada tanggal 13 Rabiul Anwar pada tahun 1435 Hijrah. Sehari selepas sambutan Maulidur Rasul, dan siap sebelum hari ulang tahun kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada 20 April pada tahun yang sama. Di mananya daripada Maulid sampai ke Maulid. Maulid menurut Hijri sampai kepada Maulid menurut tahun Masihi. Kalau tahun Hijri kita sambut Maulid 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Pada tahun yang sama kena 20 April Maulid juga lah. Maknanya Nabi SAW lahir pada 13 Rabiul Awal pada tahun Gajah bersamaan dengan 20 April. 20 April. Okey, baik. Jadi kitab ni dikarang di antara dua Maulid. Di antara dua Maulid. Menurut tahun Masihi iaitu pada 20 April pada tahun yang sama. Niat mengarang kitab ini timbul selepas kembali ke tanah Mesir daripada Daurah Sofiah yang ke-19 di Darul Mustafa. Lepas pada kita pergi Yaman ikut Daurah Sofiah, orang kata pada Daurah musim panas di Yaman bersama dengan Habib Umar bin Hafiz. Di situlah ramai orang ikut berserta dengan pengajian matan Tuhfatul Atfal ni. Waktu ni kitab ni tak ada lagi. Waktu tu kita syarah matan je lah. Ambil pakai ada matan tu kecil tu pakai duk beli. Pakai duk beli di maktabah yang ni duk ada kat Yaman tu. Beli pakai duk baca tu. Dan di antara yang ikut pengajian kita ialah pelajar-pelajar Malaysia yang main daripada Mesir, pelajar Malaysia yang main pada Jordan. Maknanya main pada Jordan dia main Yaman lah. Waktu tu dia turun Yaman. Lepas tu Malaysia, daripada Malaysia, orang Malaysia daripada Malaysia sendiri. Ada orang Arab pun ada ikut juga, 2 orang Tarim. Orang Mesir sendiri ikut. Bila dia main ikut tu kita pun takkan nak cakap Melayu. Orang Arab kata kami pun nak mengaji tajwid, kata cakap Melayu pun kena cakap Arab pula. Nanya cakaplah kita kata cakap cara itik dengan ayam lah. Boleh lah sikit-sikit. Tara nak asah lidah tu. Jadi mereka pun faham lah. Mereka tak faham maknanya mereka tak dengar lah macam orang Arab cakap Arab. Cakap orang Melayu cakap Arab, cara orang kata lebih kurang lah. Di situ. Lepas tu ada juga pelajar-pelajar di Fatoni, Kemboja, Indonesia yang duduk berserta dengan kita. Kira banyak kali lah. Dah habis khatam, lepas tu orang lain main. Dia bukan main serentak. Dia pun main dalam 2-3 orang. Kita pun baca. Baca lah dalam berapa bulan siap. Saya duduk sana lebih kurang Allahumma salli ala Muhammad 6 bulan jugalah. 6 bulan. Daripada bermula daripada Syaban sampai kepada Muharram di Yaman tu. Dalam 6 bulan. Balik tu kena denda. Lepas dah habis visa 3 bulan lah. Visa 3 bulan kita duduk lebih. Balik kena denda.
Syukur yang tidak terhingga ke hadrat ilahi ya, dan kita gabungkan sekali dengan nurul jamal ialah tanbihul qari. Tanbihul qari. Ni atas ni nurul jamal, maknanya ada dua lah. Satu kitab nurul jamal syarah tuhfatul atfal, dan juga yang kedua tanbihul qari. Tanbihul qari yang bawah ni. Tanbihul qari adalah risalah dalam berapa line, 20 line lebih. 20 line ceritakan tentang faedah-faedah dan juga benda-benda yang berkaitan dengan benda yang jarang ada di dalam kitab-kitab tajwid. Okey, kita tengok sinopsis dia. Matan Tuhfatul dalam ni, dalam bahagian mukadimah juga, muka surat sebelah. Matan Tuhfatul Atfal merupakan matan yang ringkas dan padat yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullah taala. Nama pengarang dia ialah Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri. Seorang ulama alim qiraat yang makruf di Tonton Mesir. Dia orang Mesir, orang Tonton. Matan ini sangat masyhur dan telah disyarahkan oleh puluhan masyayikh di antaranya beliau sendiri. Jadi ramai ulama mengambil berat terhadap matan ni dan mensyarahkannya. Jadi matan ni dalam 61 bait disyarahkan oleh puluhan ulama daripada zaman. Bahkan yang antara yang mensyarahkan matan Tuhfatul ialah beliau sendiri. Syekh Sulaiman dia buat matan, lepas tu dia syarah pula apa yang dia maksudkan di dalam matan itu. Matan tu maknanya dia pati lah, senang kata. Matan tu ialah pati daripada sesuatu ilmu dipanggil matan. Sama ada matan itu berbentuk nasar maupun berbentuk nazam. Bentuk nasar iaitu bentuk karangan. Bentuk karangan contohnya matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' dia tak ada lagu apa, dia baca gitu lah. Matan Ujurumnya kan, matan Allahumma salli alaihi matan Nahu kan. Jurumiyah tu dia maknanya dia tak ada syair lah, dia baca gitu. Matan bentuk nasab dan bentuk karangan. Manakala matan yang kedua ialah matan berbentuk nazam, berbentuk syair. Bentuk syair ni dia ada lagu dia, ada rentak dia, ada haruf qafiyah dia. Antaranya matan Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal, matan Alfiyah Ibnu Malik, matan Zubat, matan Al-Ilmu Fiqh. Dia ada rentak-rentak dia. Jadi matan tu pati lah. Yang mana pati tu sekali tengok bagi orang yang mengetahui dia tahu tu mana dia tengok tu dia tahu lah. Ni maksud dia apa, ni maksud dia apa. Tetapi bagi orang yang belum menguasai perlu kepada syarahan. Perlu kepada syarahan atas matan dan juga pati tu. Pati satu-satu ilmu. Dan disyarahkan oleh puluhan masyayikh di antaranya beliau sendiri. Dia sendiri syarah, dan Syekh Ali Dhabbagh dia syarah dan matan kitab dia bernama Fathul Akhfal fi syarh Tuhfatul Atfal. Dia syarah sendiri. Syarahan dia taklah tebal sangat. Ringkas. Syarahan dia pun sangat ringkas. Tapi syarahan dia payah juga. Mula-mula saya first time baca tu, ada antara kawan-kawan kita minta untuk baca tu, kita pun tengok belik-belik ada benda banyak agak tak faham. Kata tak mau dibaca. Tapi tak lama lepas tu kita cuba juga baca. Jadi pasal dia yang jadi payah tu pasal dia muatkan beberapa orang kata kupasan ilmu qiraat. Tu yang payah tu. Jadi orang yang nak baca syarahan Fathul Akhfal bi syarhi Tuhfatul Atfal perlu kepada pengetahuan ilmu qiraat. Dia ada catatan, dia beritahu kata qiraat susi lah, apa riwayat susi dan sebagainya. Jadi di situ bagi orang yang tak ada basic tentang ilmu qiraat, jadi mungkin dekat situ lah tak faham, tempat lain faham. Walaupun ilmu tajwid tetapi dia ada sedutan dan juga kupasan ilmu qiraat juga masuk sikit. Ni pun ada juga, tapi taklah payah sangat macam yang disyarahkan oleh Syekh Sulaiman Jamzuri. Dan Syekh Ali Dhabbagh, di antara syarah yang masyhur juga adalah Syekh Ali Dhabbagh. Syekh Ali Dhabbagh mensyarahkan matan Tuhfatul Atfal. Dan dia disusun dalam bentuk nazam, iaitu bait syair menurut rentak Bahrul Rajas. Bahrul Rajas apa yang mengaji Harut dia tahu ni. Bahrul Rajas dia mustaf'ilun 3 kali, mustaf'ilun. Dia 3 kali tu. Setiap kali satu bait, dan mustaf'ilun bukan satu bait. Setengah daripada tu, setengah bait tu, dia ada mustaf'ilun 3 kali. Satu bait 6 kali. Dia akan jadi mustaf'ilun ulang 3 kali. Contoh dia kata Allahumma salli ala Muhammad wa ba'du hadha an-nazmi lil muridi
Fin nuni wat tanwini wal mududi. Dia ulang 3 kali. Sama rentak dia macam tu. Tu lagu dia lah. Betul. Hanya mengandungi 61 bait supaya mudah dihafal. Jadi tak banyak sangat 61 lah untuk mudah hafal. Matan ini dipelajari oleh kanak-kanak dan dewasa kerana ia menjadi pelita bagi mubtadi dan pertengahan pelita bagi mubtadi dan peringatan bagi muntahi. Jadi bagi yang mubtadi ialah pelita baru nak suruh, jadi baru nak bagi cerah tentang matan. Manakala al-muntahi, orang yang dah mahir ilmu tajwid, boleh jadi peringatan. Mana nak tahu, kok lupa-lupa. Kita pun kadang bukan nak ingat kan, bila main ilmu baru kadang-kadang ilmu lama pun lupa. Kita dah rasa hafal dah ni benda ni, rupa-rupanya lupa aku. Lupa. Ada setengah-setengah tu kita tu kata orang lain lah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz ceramah tu pun, dia nak hurai tajwid pun tiba-tiba dia hurai salah. Mak lazim dia pergi kata mak alif disukun. Nak buat macam mana? Ada orang kata lama sangat dah tak refresh balik ilmu tajwid tu, jadi dia terlupa. Walaupun benda tu ilmu yang ringkas, ilmu yang mudah. Dia jadi keliru. Mak lazim ke duk rasa sama panjang. Wahai mak alif disukun 246. Mak lazim 6, sentiasa 6 lazim. Okey, baik. Matan ini dipelajari oleh kanak-kanak dan dewasa kerana menjadi pelita bagi mubtadi dan peringatan bagi mutahi. Bahkan diambil berat oleh masyayikh Quran seluruh dunia Islam, terutama bumi Arab, dan diberi ijazah kepada siapa yang mempelajari dan menghafalkannya. Jadi selain daripada orang kata kelebihan dan juga keistimewaan matan Tuhfatul Atfal ni, selain daripada dia berbentuk syair, dia juga ada silsilah dan juga ijazah yang sampai kepada nazim itu sendiri, Syekh Sulaiman. Itu antara keistimewaan dia. Jadi kita lain jarang kita dengar jenis pesanan-pesanan kitab tajwid kan. Tapi matan Tuhfatul Atfal ni dia ada silsilah dia. Daripada kita ambil daripada tok guru kita ambil daripada tok guru dia, dan sampailah kepada Syekh Sulaiman Jamzuri, pengarang matan Tuhfatul Atfal. Taklah sampai Nabi. Kalau sampai Nabi tu kena baca Quran 30 juz, kita baca tajwid sampai kepada pengarang kitab tajwid lah. Pengarang dia ialah Syekh Sulaiman Jamzuri. Manakala orang kata bahagian yang kedua, bahagian Tanbihul Qari. Tanbihul Qari ialah kita tengok dalam ni, dalam mukadimah juga. Ini kita baca mukadimah. Dan kami datang ke selepas itu Tanbihul Qari yang merupakan hasil daripada talaqi dan pembelajaran Al-Quran serta tajwid daripada masyayikh di Malaysia dan Mesir selama belasan tahun. Selama kita dah mengaji daripada mula kecil sekolah menengah, dah mengaji sikit-sikit, sampailah kepada masuk hafal Quran, sampai pergi Mesir. Daripada situ sampailah antara yang banyak memberi input tentang ilmu tajwid ni ialah Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir orang ni Mauritania. Dia ni banyak memberi input tajwid secara rahsia-rahsia ilmu tajwid yang mana kita payah untuk dapati di dalam kitab-kitab tajwid. Jadi kita pun buat nota lah benda-benda tu, yang mana kita dapat buat nota, lepas tu kita cari daripada kitab-kitab yang orang kata kitab-kitab turah dan kitab-kitab yang membincangkan secara detail tentang ilmu tajwid tu. Pasal bila tajwid ni orang tengok mudah, jadi ramai orang ambil mudah. Kadang-kadang orang tak kaji mendalam, orang tahu kata hukum macam tu dah selesai. Tapi kita kena nampak benda tu, bila kita mengaji tu nampak pasal apa macam ni, pasal apa macam ni, tertanya-tanya, jadi kita cari. Bila cari tu, jadi nota-nota yang kita cari itulah kita cuba rangkumkan di dalam risalah Tanbihul Qari. Begitu juga kaji selidik terhadap kitab-kitab lama maupun yang terkini dalam bidang ilmu tajwid, resam dan tok. Maknanya bukan tajwid saja, resam dan juga tok juga mengambil peranan dan dimuatkan di dalam Tanbihul Qari. Ianya risalah yang membentangkan fawaid yang rahsia ilmu tajwid yang tidak diketahui ramai. Skop risalah ni hanya terbatas pada haf daripada qiraat Asim, Thoriq Asy-Syatibiyah. Jadi kita tak bincang lain-lain lah, kita bincang hanya haf an Asim daripada Thoriq Asy-Syatibiyah. Sebagai persediaan melangkah ke tahap yang lebih tinggi, iaitu Thoriq At-Thayyibah yang mempunyai 52 turuk. Jadi dia yang kita selalu duk baca Quran ni, kita mengaji Thoriq Asy-Syatibiyah. Thoriq Asy-Syatibiyah ni dia jalan dia satu kan. Dia mutawatir tu ramai, maknanya setengah mengatakan lebih daripada 3, ada mengatakan ramai sampai tak terkira.
Ramai, tetapi yang masyhurnya, tok guru yang masyhurnya, maknanya jalan dia satu lah. Maknanya semualah kali ramai, daripada ramai-ramai tu semua cantum dengan Imam Syatibi yang mengarang matan Asy-Syatibiyah, atau nama panjang dia Hifzul Amani wa Jutahani, yang mana bersambung sanad dia kepada Abu Am dan sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad dia macam tu. Semua sanad sampai kepada tok guru yang satu. Daripada tok guru lain pun ada pada zaman tu, tetapi disebabkan kemasyhuran Imam Syatibi, jadi semua orang menisbahkan bacaan mereka kepada Imam Syatibi. Sebab tu dinamakan tarik tu tarik Syatibi. Hukum mana apa, jalan sanad tu akan sampai kepada Imam Syatibi. Itu dia bagi sebagai tarik Syatibi. Syatibi itu, apa beza Syatibi dengan Syatibiyah? Syatibi itu, Allahumma salli ala Muhammad. Syatibi itu Imam Syatibi, nama tok guru. Mana Syatibiyah pula nama kitab. Itu nisbah kepada kitab itu, iaitu kitab Asy-Syatibiyah. Itu beza Syatibi. Kalau kita kata Tariq Syatibi pun betul, maknanya Tariq pengarang. Kalau Tariq Syatibiyah ialah Tariq kitab, iaitu jalan itu akan sampai kepada kitab, yang mana pengarang dia baca kitab tu, kemudian sampai ke Nabi SAW. Manakala matan Thaibah ni ada 52, maknanya dia pipi cabang banyak lagi. Bukan Imam Syatibi lah, cabang banyak lagi. Tok guru zaman dulu, kalau generasi ke generasi kita tengok tok guru Quran kat Malaysia, tok guru Quran dekat Malaysia ni cukup banyak. Tak kira, maknanya setiap negeri dan setiap daerah tu ada tok guru Quran masing-masing yang berkhidmat dan berbakti kepada masyarakat. Ada yang buat cara lain macam ni, ada yang buat rumah ke rumah, ada yang buat di masjid, ada yang buat di sekolah atau pusat-pusat pengajian. Jadi tok guru banyak lah. Cuma ada yang masyhur, ada yang tak masyhur, ada yang ilmunya tinggi, dan ada ilmunya orang kata pertengahan. Jadi tak ada masalah sebenarnya, kalau bukan kita nak cari guru yang alim sangat pun. Tok guru yang kadang-kadang tok guru yang ilmu pertengahan ni lebih mendekati masyarakat. Kalau alim sangat kadang-kadang dia syarah apa kita pun tak faham kan. Kita nak maknanya dia bila dia pertengahan, kita pun dia cerita sikit dia buat contoh tu, contoh yang kita mudah faham, pasal dia pun ilmu tak tinggi sangat. Dia ambil ilmu yang contoh macam kalau mengaji tasawuf tu, mengaji tasawuf tok guru yang jenis apa tinggi sangat tu, dia cerita kita pun tak faham kan. Kalau ambil mengaji tasawuf ya yang sederhana, jadi kita boleh tangkap lah. Itulah ibarat dia. Okey, baik. Jadi inilah mukadimah sedikit sebanyak kita baca untuk pengenalan kitab yang juga matan Tuhfatul Atfal dan juga Tanbihul Qari. Pada pertemuan yang akan datang kita akan baca, kita akan berkenalan dengan matan dia sendiri dan juga pengarang matan, insya-Allah taala. Dan kita akan baca kita akan baca sedikitlah matan Tuhfatul Atfal. Takat itu saja. Segala baik daripada Allah SWT. Segala kekurangan saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tutup majlis dengan tasbih kafarat suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.